Assalamualaikum. Jom jalan-jalan ke Sabah. Untuk ke Kota Kinabalu, saya menaiki Fly AirAsia dan penerbangan ini mengambil masa lebih kurang 2 jam 30 minit dari KLIA ke KKIA iaitu Kota Kinabalu International Airport. Subhanallah, cantiknya pemandangan dari atas. Alhamdulillah, kami telah sampai di KKIA lebih kurang 6 petang. Apa lagi, kita terus je menaiki kereta sewa ke Todak Waterfront Kota Kinabalu untuk makan malam. Jom kita tengok seafood dekat sini, segar-segar semua ya. Ada sotong, udang, ketam, apa lagi yang ada kat sini? Lobster. Ini dekat gerai mana? Gerai Nur Azilah Seafood. Wow, besarnya lobster ni. Segar-segar semuanya tau. Ni masih hidup lagi ni. Tengok dia gerak-gerak lagi. Sabarnya nak makan lobster ni. Mesti manis isi dia kan? Kami pilih tempat makan sebelah laut. Sambil-sambil tu bolehlah tengok kapal-kapal nelayan. Dah sampai dah udang kara masak buttermilk dan kamkiong. Udang kara ni dah lah sedap, manis, segar. Aduh, memanglah masa kunyah tu rasa macam tak nak telan. Setiap kunyahan tu ada nikmat yang tersendiri. Nampak tak tu siakap 3 rasa dan tom yam ayam. Baby kailan pun ada. Kalau anda ingin ke Kundasang, rumah terbalik ini harus dilawati kerana berada di tepi jalan ke Kundasang. Kedudukannya yang strategik memudahkan para pelancong untuk datang ke sini. Unik tau rumah ni. Okey, semua yang ada di dalam ni disusun secara terbalik. Lepas dah bayar yuran masuk, apa lagi? Jomlah kita terus ke rumah terbalik. tidak terpelihara. Jadi maksudnya no copyright setiap benda-benda
Jomlah kita masuk ke dalam rumah terbalik. Wow, best sangat. Susun atur perabot semua terbalik. Gitar terbalik, meja, kerusi, buai, semua terbalik. Rugi siapa yang tak datang. Selesai lawatan, kita pun keluarlah ya. Ini menuju ke gong. Okey, bolehlah kita ketuk gong kat situ. Tengok kereta kancil pun digantung terbalik. Sekarang kita berada di Jambatan Tamparuli di Sabah. Pekan Tamparuli terletak kira-kira 38 km dari Bandaraya Kota Kinabalu. Sememangnya terkenal dengan jambatan gantung yang menjadi mercu sebagai tanda ikonik serta kebanggaan masyarakat di Sabah. Jambatan Tamparuli terletak di daerah Tuaran Sabah. Kebanyakan penduduknya berbangsa Kadazan Dusun. Ianya terkenal dengan daya tarikan mempunyai jambatan gantung terpanjang. Nak tahu tak berapa panjang jambatan gantung ni? Iaitu 200 meter. Dan ianya juga popular sejak lagu Jambatan Tamparuli dicipta oleh penyanyi tempatan yang terkenal iaitu Justin Lusah suatu ketika dahulu. Siapa yang dah pernah pergi ke Jambatan Tamparuli ni boleh lihat pemandangan yang indah, yang sangat cantik daripada jambatan. Tengoklah dekat situ, ramai pengunjung yang datang ya. Gayak juga ya sebenarnya bila berada di atas jambatan ni. Lagilah kalau bergoyang-goyang. Rasa berdebar-debar juga. Bergoyang-goyang. Sekarang kita dalam perjalanan pergi ke Pekan Nabalu. Subhanallah, cantiknya view kat sini. Jom kita layan pemandangan sehinggalah sampai ke Pekan Nabalu.
Alhamdulillah kami dah sampai di Pekan Nabalu. Tahukah anda Nabalu merupakan nama baru bagi pekan ini? Ia diambil sempena nama Gunung Kinabalu dan kedudukannya yang terletak berhampiran gunung tersebut. Di sini juga terdapat banyak gerai yang menjual kraft tangan, makanan dan buah-buahan. Nanti bolehlah shopping. Pekan Nabalu ni merupakan satu tempat yang menarik dan sering dikunjungi oleh pelbagai lapisan masyarakat dari pelbagai tempat kerana tempat ini terletak di tepi jalan utama Ranau dan Kota Kinabalu. Tempat ini menjadi persinggahan utama pelancong yang melalui tempat ini. Sekiranya anda melalui jalan Ranau ini, anda dialok-alokkan untuk singgah dan menjengah gerai yang ada di sini. Dari tempat ini, Gunung Kinabalu yang menjadi kebanggaan rakyat Malaysia, khususnya masyarakat negeri Sabah, negeri di bawah Bayu ini, amat cantik kelihatan. Sebelum anda ingin menjejaki Gunung Kinabalu, singgahlah sebentar menikmati keindahannya di sini. Udara yang segar dan sejuk membuatkan tempat ini sentiasa nyaman. Nanas dan kraft tangan adalah produk tarikan utama Pekan Nabalu dan di sini terdapat sebuah replika nanas yang dijadikan sebagai mercu. Cantik kan view kat belakang tu? Excitednya saya nak menginap di Kinabalu Pine Resort ni. Ramai yang kata best. Sementara tunggu Cik Abang check-in lebih kurang pukul 3 petang, saya tak sabar-sabar nak rakam view Gunung Kinabalu. Gunung Kinabalu tersegam indah you all. Hanya mampu memandang, tak mampu nak mendaki. Dari KK ke Kinabalu Pine Resort ni, ianya mengambil masa lebih kurang 2 jam. Kinabalu Pine Resort ni antara resort yang popular di Kundasang. Sebab apa? Sebab Gunung Kinabalu boleh dilihat dengan jelas dari sini. Kinabalu Pine Resort ni terletak kurang daripada 1 kilometer dari pusat Kundasang. Jadi mudah untuk kita membeli belah, meneroka dan menjamu selera. Selepas check-in, rakamlah sebanyak-banyaknya view Gunung Kinabalu. Bila lagi dapat peluang ni kan? Jangan lepaskan peluang keemasan ni.
Boleh santai-santai duduk dekat balkoni yang luas ni. Udaranya pun nyaman, sejuk dan memang sangat tenang. Kunci bilik ni touch je ya. Resepsionis tu pun dah pesan, jangan tertinggal dalam bilik. Datang jauh-jauh, janganlah lupa ambil gambar sebagai kenangan. Nak share juga ni, malam tu kita orang dinner dekat Sayap Ayam Madu Wak Ali. Sedapnya ayam madu ni. Okey, tak jauh daripada Kinabalu Point Resort ni. Dalam 550 meter lebih kurang. Bangun pagi keesokannya, tak sabar-sabar nak rakam view di waktu pagi, terutama masa matahari tengah terbit. Subhanallah, cantiknya. Antara tarikan dalam Kinabalu Point Resort ni ada rabbit house, playground dan juga fish pool. Nanti bolehlah pergi melawat. Dari bangunan resepsionis dan juga restoran, kita terus saja berjalan naik ke atas. Ada satu tempat tu wajib kita ambil gambar berlatar belakangkan Gunung Kinabalu. Jomlah ambil gambar dekat sini. View-nya cantik. Cantik sangat kan view Gunung Kinabalu ni. Memang tak tergambar dengan kata-kata. Dan gambar yang diambil pun tidak mampu menggambarkan betapa indahnya keindahan semula jadi di sini. Saya dah tak sabar nak masuk ke Kundasang Farmville ni. Ramai yang cakap cantik sangat.
cantik betul gambar ni kan. Ini dekat New Zealand tau. Ada tak tempat yang cantik macam ni di Malaysia? Ada rupanya di Malaysia ni yang cantik macam di New Zealand, iaitu di Desa Dairy Farm Sabah. Sekarang saya on the way nak ke Desa Dairy Farm, nak tengok dengan mata sendiri. Cantik tak pemandangan di sana? Dari luar pun dah nampak sangat cantik view dia kan. Berlatar belakangkan Gunung Kinabalu. Jadi sebentar lagi kita akan masuk. Ingat tahu, untuk masuk ke sini kena booking online. Jadi bila sampai kat depan tu, tunjukkan booking yang kita dah buat. Staff akan check. Kemudian barulah kita boleh masuk. Tiket untuk dewasa iaitu 13 tahun dan ke atas ialah RM5. Manakala untuk kanak-kanak 7 hingga 12 tahun ialah RM4. Ini pula adalah jadual aktiviti yang disediakan. Tempat ni dikenali sebagai Little New Zealand Sabah. Udaranya sejuk, persekitaran berkabus dan landscape tanah tinggi secara semula jadi membuatkan anda merasa seolah-olah berada di suatu tempat di luar negara. Tempat ini adalah destinasi yang ideal untuk seisi keluarga, di mana terdapat banyak aktiviti seperti memberi makan anak lembu dengan susu botol, memberi makan kambing, memerhati bagaimana susu diproses, serta lawatan pendidikan untuk semua. Ramai betul pengunjung yang datang. Maklumlah tengah cuti sekolah. Okey, dalam tu nanti bolehlah pergi beli susu dan aiskrim. Dekat sini bolehlah luangkan masa lebih kurang 1 jam ke 1 jam setengah ke, sebab ada banyak spot menarik kalau nak bergambar. Nanti kalau keluar cepat sangat rasa menyesal pula sebab tak banyak ambil gambar kat sini. Ambil gambar banyak-banyak tau sebagai kenangan. Jangan lupa untuk rasa susu pelbagai perisa dan juga aiskrim yang sangat sedap.
nampak tak parking penuh, banyak kereta. Tempat letak kereta yang berhampiran dengan pintu masuk agak terhad. Jadi datang awal ke sini. Terbaik tiba di sini dalam jam 8 pagi. Jika lewat, terpaksa letak kereta di tepi jalan dan terpaksa berjalan agak jauh sedikit. Lebih-lebih lagi ketika cuti panjang ataupun cuti sekolah. View kat sini pun cantik kan? Jangan lepaskan peluang bergambar kat sini. Selamat datang ke Tagaluanti Fish Massage, Ranau, Sabah. Jom beli tiket. Kami beli tiket untuk urut kaki sahaja. Okey, untuk dewasa 13 tahun ke atas RM5 dan untuk kanak-kanak 6 hingga 12 tahun RM2 sahaja. Ada gerai jual buah-buah potong, pisang goreng, sosis dan macam-macam lagi. Kawasan yang dilarang. Yang apa bahasa? Oh, dusun. Dusun? Ya. Oh, rupanya Tagal tu berasal dari bahasa Kadazan Dusun yang membawa maksud tidak boleh menangkap ikan ataupun dilarang menangkap ikan. Tujuan tempat ini diwujudkan untuk memelihara populasi ikan dan hidupan sungai supaya ia tidak pupus untuk generasi di masa akan datang. Biasalah kan, first time nak rasa fish spa ni. Macam tu lah. Tapi lama-lama memang best. Kena gigit macam gigit semut aja. Sikit-sikit je. Manja-manja gitu. Masuklah dekat-dekat. Gigit bang. Kata orang, fish spa ni mampu membantu kita hilangkan kulit-kulit mati kat kaki kita bila ikan-ikan tu duduk gigit sedikit demi sedikit. Cik abang cakap geli, tapi best. Dalam. Terus lagi. Anak-anak ni sebenarnya seronok
tapi macam takut-takut juga. Tapi jadikanlah aktiviti sekeluarga di sini. Best tau. Ada sini. Jajak dia tak boleh. Dia pegang beg umi. Jajak. Alam bawa beg umi. Luanti Fish Spa ni terletak bersebelahan dengan pintu masuk Sabah Tea Garden. Lepas ni, bolehlah kita jalan-jalan ke sana pula. Ini ialah ikan pelian. Rupanya ikan pelian ni panggilan di Sabah dan sebenarnya ia adalah ikan kelah. Besar betul ikan-ikan kat sini. Maklumlah, setiap kali pengunjung datang, mesti bagi makan. Mula-mula tadi takut kan nak main dengan ikan-ikan ni. Lepas tu bestlah pula. Bila lagi kan jauh-jauh datang, mestilah rasai pengalaman ni. Banyak tu habis tu. Pegang dia tu. Adik pun pegang, adik pun turun. Jomlah kita ke Sabah Tea, sebelah Sungai Moroli Fish Bar tadi tu je. Ni tempat wajib ambil gambar tau. Jangan lupalah ambil gambar kenang-kenangan sebagai bukti dah pernah sampai ke tempat ini. Tiada sebarang bayaran atau yuran masuk dikenakan untuk masuk ke Sabah Tea. Kalau anda ingin mengikuti aktiviti lawatan ke kilang memproses teh, barulah dikenakan bayaran. Saya sekeluarga ni tengah kejar masa juga ni. Jadi kami hanya jalan-jalan sekitar ladang sahaja.
Cantiklah view kat sini. Kat sini pun kena ambil gambar juga ni. Ada treehouse experience lah kat sini. Dewasa RM5, kanak-kanak RM3. Wah, nampak cantik kan? Ni kalau naik ke atas, ambil pemandangan dari atas, mesti cantik ni. Sebelum balik, singgah dulu dekat Sabah Tea Shop. Mesti rambang mata. Nak pilih teh mana nak jadikan souvenir, sebab ada macam-macam jenis dalam packaging yang sangat menarik. Beli tau, jangan tak beli. Ada lagi satu tempat lah tak ambil gambar. Ni namanya Tea Love Teapot. Okey, jom kita ambil gambar kenangan kat sini. Di Kota Kinabalu, view laut yang cantik ni kat kawasan mana ya? Oh, di Tanjung Aru rupanya. Jom kita jalan-jalan tengok sekitar pantai laut di Tanjung Aru, Kota Kinabalu, Sabah. Subhanallah, cantik sangat kan viewnya. Ini adalah suasana pagi di Tanjung Aru. Best berkelah petang-petang kat sini. Kawasan pantainya luas. Nak buat BBQ pun memang terbaik. Bunyi deruan ombak tu sangat menenangkan, sangat mendamaikan. Jom kita tengok view KK dari atas. Cantik betul Kota Kinabalu ni ya. Pernah tak sahabat-sahabat makan buah tarap? Macam first time dengar kan? Manis ke? Sedap ke buah tu? Makan buah apa tu? Buah tarap. Kota Kinabalu. Rupa isi buah ni ala-ala buah cempedak, tapi rasanya lain lah. Rasa buah ni manis, sedap dan baunya sangat harum. Seterusnya kami shopping di Kompleks Sinsuran.
Seterusnya kami pergi ke JT Jesselton. Kita orang sempatlah tengok pakej-pakej ke beberapa pulau. Contohnya Mamutik, Manukan, Sapi dan Gaya dan beberapa pulau yang lain. Okey, manalah tahu ada rezeki, kami datang lagi untuk ke pulau tersebut. Kami menunaikan solat di Masjid Bandaraya Kota Kinabalu yang lebih dikenali sebagai Masjid Terapung. Masjid ni besar dan sangat cantik. Tamatlah sudah percutian kami di Kota Kinabalu dan Kundasang. Memang sangat puas hati, sangat happy.